الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Hasyiah Asy-Syaqawi 'ala al-Hududi. Kita sampai pada kata Muhasyi rahimahullah, fahtaraza bil a'radi an sifatil uluhiyah. Jelas ya suara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Muhasyi qawluhu fahtaraza bil a'radi an sifatil uluhiyyah, dan membuat pengecualian musannif dengan menyebut al-a'rad itu daripada sifat al-uluhiyah, sifat ketuhanan. Bila sebut mana para nabi ni harus bersifat dengan a'rad al-bashariyah, faham daripada situ tak termasuk dah sifat-sifat ketuhanan. Li'anna al-a'rad khassatun bi sifatil hawadithi, kerana a'rad itu khusus dengan segala sifat makhluk. Lafaz a'rad itu lebih khusus daripada sifat. Sifat itu umum. Antara sifat dan a'rad, umum khusus mutlak. Sifat itu umum, a'rad itu khas. A'rad itu khas. Okey. Khas kepada mana? Sifat makhluk, sebagaimana maklum. Okay. Jadi wa amma sifatuhu ta'ala, adapun sifat Allah Subhanahu wa taala, fala tusamma a'radan, maka tidak dinamakan sebagai a'rad. Jadi isu masalah istilah ni kena ikut apabila ilmu itu telah meletakkan istilah bagi sesuatu mafhum, maka kita berjalan atas istilah tersebut, tak ada masalah. Walaupun asal pembahagian itu di sisi ulama falsafah sekalipun, penggunaan istilah saja. Hukum halal atau haram itu bukan pada masalah penggunaan istilah. Sebab itu timbul bila musyahadah fil istilah. Tidak ada perbalahan pada masalah istilah. Yang kita nak ni makna mafhum itu kena atau tidak. Okey. Qabbahahumullah. Mana ni? Qabbahahumullah. Orang Nasara yang menyatakan bahawa Tuhan itu bersifat al-hadis, tidak di sisi kita sesuatu yang baru tidak bersifat dengan qadim. Nasara kata boleh makhluk yang baharu ni bersifat dengan sifat qadim. Sebab tu mereka mengatakan Jesus itu Tuhan, sebab dia ada sifat ketuhanan pada diri Jesus. Padahal Jesus itu makhluk dengan maksud dia datang daripada apa? Ibunya kan. Qabbahahumullah. Moga-moga Tuhan menghinakan mereka. Ini doa dengan apa? Dengan kehinaan. Sesat dan sorot. Baca dengan mana? Bitasydid qabbaha wa takhfif. Boleh qabaha, boleh tak? Tapi wal munasibu huna, yang munasabah di sini ialah al-awwal, yang pertama dengan tasydid. Mubalaghah pada takbih. Moga-moga Allah menghinakan sesungguh-sungguh kehinaan kepada golongan Nasara. Qauluhu fi qaulihim bil ittihad. Nasara ini mengatakan boleh bersatunya sifat qadim pada yang hadis.
Bittihad ay bittihadi juz'il ilahi, bersatunya juzuk ketuhanan. Apa dia? Wahwal ilmu, iaitu ilmu bijasadi Isa, dengan jasad Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka mensifatkan ketuhanan itu dilambangkan dengan sifat ilmu. Sifat ilmu. Maka sifat itu ada pada berpindah kepada jasad Nabi Isa. Ketuhanan pada mereka itu ialah pada mereka sifat. Sebab itu kita belajar qiyamuhu binafsihi. Di sisi ulama kita mengatakan bahawa makna qiyamuhu binafsihi makna nafyu kaunihi ta'ala sifatan, menafikan keadaan Tuhan itu sifat, kerana nak merak dan menolakkan pandangan Nasara ini lah, antaranya yang mengatakan ketuhanan itu sifat. Itu bersatunya ilmu dengan jasad Nabi Isa alaihissalam. Wa yu'abbiruna an dzalik, dan mereka orang Nasrani mentakbirkan penyatuan sifat ketuhanan dengan Nabi Isa itu biqaulihim ittahadallahu bin nasud. Bersatunya ketuhanan dengan nasud. Nasud itu Nabi Isa. Muraduhum, murad ni sini salah baca ni. Murad dah betul tak? Muraduhum, maksud mereka billahu, dengan lahu itu apa? Al-ilah, Tuhan. Tuhan dengan arti kata ketuhanan, ai ba'duhu, sebahagian ketuhanan itu. Itu sifat ilmu. Wa bin nasuti, dan wa muraduhum bin nasut ialah jasadu Isa, jasad Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi bersatunya sifat ketuhanan pada diri jasad Nabi Isa, maka Nabi Isa itu Tuhan pada mereka. Ini sesat. Taqaddama, telah terdahulu tamamul kalami ala balik, kesempurnaan atau penyudah ataupun kesempurnaan perbincangan itu telah terdahulu sebut. Qauluhu an sifatil malaikah, bila sebut al-a'rad al-bashariyah. Al-a'rad tadi keluar dari sifat ketuhanan. Bashariyah pula keluar daripadanya sifatil malaikah, tak termasuk sifat malaikat. Ka'adami dzukurati, seperti tidak kejantanan, bukan jantan, bukan lelaki. Wal unuthati, dan kebetinaan kebetinaan, tidak keperempuanan. Itu sifat malaikat. Malaikat ni sifat dia apa? Dia tidak lelaki dan tidak perempuan. Tidak lelaki dan tidak juga perempuan. Itu sifat malaikat. Jadi Nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi berjanji Nabi lelaki. Fala yajuzu 'ala rusuli, maka tidak harus ke atas para rasul al-ittisafu bidzalika, bersifat dengan kedemikian itu. Tidak lelaki tidak perempuan, tak boleh. Wa kadza 'adamul akli, begitulah juga tidak makan, wasyurbi, dan tidak minum. Wa nikah, tidak menikah. Fa inna dzalika la yajibu fi haqqihim, itu tidak wajib pada hak mereka, pada hak para nabi rasul. Khilafan li jahalatil arabi, menyalahi bagi orang-orang Arab yang jahil. Mana? Musyrikin Quraisy. Orang Arab jahiliah ni. Dah. Alladzina yaz'umuna, yang mereka menyangka ar-rasul, bahawa rasul itu la yakunu illa bi sifatil malakiyah, illa bi sifatil malakiyah, kecuali dengan sifat kemalaikatan. As-sifat ada lain tak? Ada? Ada? Tak apa. Bi sifatil malakiyah, sifat kemalaikatan. Sifat malaikat. Sebab tu mereka dalam Quran, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Orang jahiliah musyrikin Mekah soal, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apakah ini rasul? Makanan jalan di pasar macam kami, rasul apa? Pada fikiran mereka rasul tu mesti bersifat macam malaikat.
Nampak? Allah tak ajar lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Tuhan jawab balik kata, kalau kami jadikan rasul tu malaikat, la ja'alnahu rajulan, kami akan jadikan dia lelaki, wa la labasna 'alaihim ma yalbisun, dan kami akan pakaikan sebagaimana pakaian manusia. Kalau Tuhan nak turunkan malaikat, kalau orang ni iftiradi, kalau Tuhan kata kalau aku nak jadikan rasul tu malaikat, aku mesti buat dalam bentuk lelaki yang pakai pakaian macam kamu, supaya kamu tidak jadi pelik kalau tubuh besar bersayap, ada nak mari lari orang awak lari orang nampak benda yang pelik dah, orang lari dah, macam mana nak menyampaikan wahyu. Jadi hikmat kerasulan tu bahawa Allah Ta'ala jadikan pada Nabi Rasul daripada jenis manusia. Fala yakulu, maka patutnya mereka kata patutnya Rasul ni tak boleh makan, wala yashrabu, dan tidak boleh minum, wala yankihu, dan tidak boleh menikah. Itu pula Rasul ni tujuan supaya kita boleh ikut. Kalau dia bukan daripada bangsa kita, macam mana kita nak ikut dia? Dia boleh terbang saja. Kita nak terbang mana? Qauluhu ihtirazan amma nuhiya anhu, nak buat penjagaan daripada perkara yang dilarang daripada ni. Kal kadhibi, seperti dusta, wal kufri, dan kekufuran. Fihi nadharun, pada kalam musannif ni ada nazar, kena diperhati dan ditilik lagi. Kenapa? Lianna, kerana sesungguhnya, liannal al-ihtiraza an dhalika, kerana pengecualian, terkeluarnya daripada demikian itu, mustafadun, difaham, minal amanati, daripada sifat amanah. Mana? Terkeluarnya sifat dusta dan kufur tu, kalau ikut-ikutnya, itu terkandung dalam kefahaman amanah, wasidqi, dan benar. Nampak? Bukan dalam apa ni? Dalam sifat harum ni. Lepas tu dia kata fihi nadhar lianna al-ihtiraza 'an dhalika mustafadu min al-amanati was-sidqi id intifa'ul kadhibi, kerana ternafinya dusta ma'lumun min as-sidqi, itu telah maklum daripada sifat benar. Yang sifat benar tu sifat wajib. Wa intifa'ul kufri, dan ternafi kufur, wa nahwihi, dan seumpama kufur, minal amanati ay ma'lumun minal amanah, diketahui daripada sifat amanah. Fayasiru fil kalami hina idin takrarun, maka jadilah berlaku pada kalam ketika itu takrar, berlaku berulanglah. Tadi dah sebut, kali itu kita dah sebutlah sifat sidik dengan amanah. Tiba-tiba pada masalah jaiz disebut pula. Maka kata Muhasyi, fal ahsanu ayyuqala, maka yang lebih eloknya bahawa dikata ihtirazan an adami kamalil aqli wa dhakai, nak buat pengecualian, nak mengeluarkan daripada ketiadaan sempurna akal dan sempurna kebijaksanaan, wal fiqnati, dan sempurna kecerdikan, wa quwwati ra'yi, dan kekuatan akal. Lagi, wa adami as-salamati, dan tidak selamat min kulli ma yunaffiru, daripada setiap perkara yang meliarkan, setiap perkara yang menyebabkan orang jauh, orang jadi liar, orang tak dekat, orang tak nak dekat, orang tak nak hampir. Ma yunaffiru, yang meliarkan orang daripadanya. Patutnya tulis gitulah, sebab ni maudu' berulang. Kalau sebut contoh kadhib wal kufri, itu berlaku pengulangan lah. Patutnya sebutlah tak sempurna akal, tak sempurna kebijaksanaan, tidak kuat pandangan, tidak selamat daripada perkara yang meliarkan. Contoh perkara yang meliarkan apa? Kadana atil abai, seperti hina bapak-bapak, keturunan hina, keturunannya hina. Ini pula juga
Tak, setengah daripada bangsa dan juga manusia ni, dia tengok nak bergaul tu, dia tengok orang. Orang yang keturunan tak baik, dia tak baik kat orang pun tak menengok. Terutamanya orang daripada keturunan yang mulia. Tak apa nak dengar lah. Ataupun benda ni ustaz biasa je ni, ustaz kampung dengan ustaz selebriti. Ni tak ada CJ dengan orang ada CJ. Tak, ini orang ada CJ biasa-biasa je, CJ pondok ni ada CJ universiti, PhD dan sebagainya. Kan orang tengok juga. Tengok juga. Ukuran sama, berbeza lah. Jadi para nabi ni sunyi dan terpelihara daripada perkara yang menyebabkan orang jadi lari daripada dia. Wa ahri al-ummahat, dan jalan masa lama, dan jalan bukan jalan dengan G. Ini bukan sebab saya orang Terengganu, tapi memang jalan. Jalan pada ibu. Makna ibu ni orang yang tak jaga sifat maruah, panggil perempuan jalan. Para nabi ni terpelihara daripada mak ayah keturunan yang tak baik, ibu-ibu keturunan orang tak suci. Wa ahli ummahat, dan kejalanan para ibu. Wal ghilzati, ghilzah kasar. Wal fadhadah, sama lah kasar dan cakap ni mana fadhadah, mana cakap dengan cara kasar. Ghilzah kasar, jadi ngasar, jadi cakap kuat dan cakap kasar. Orang tak suka gitu. Awal. Orang takkan menyebabkan orang dekat dengan dia. Wal uyubil munaffirati, dan keaiban yang meliarkan, aib yang meliarkan, menyebabkan orang lari. Kalbarosi, seperti sakit sokok. Sakit sokok sakit putih-putih balok kulit. Wal juzami, juzam sakit apa? Kusta. Tahu tak kusta tak? Sama pula. Tanya dah dalam apa ni, daurah Mubarahim. Tanya pelajar-pelajar peserta nanti. Juzam tu kusta. Tahu kusta tak? Kulit juga. La haula wala quwwata illa billah. Ni dakwah. Tak cari je. Google je. Tapi jawab juzam ni. Kusta ni. Tak tahu. Kusta sakit kan? Kulit kau? Ni main mengajar tak tahu Mesti mengajar lah. Saya tak mengajar dah. Saya tak mengajar juzam kusta. Lepas tu dia kata ni sakit kulit. La haula. Google je sakit kan? Tunggu jap pada hati dia sekalian contoh itu. Guru saya sedang melodi. Kusta. Carilah. Lain sakit juzam ni kan kusta. Ya kusta. Kusta ni mana? Ni anggota badan ni. Ni cabuk ni tak ada ni. Kadang tak ada jari, ada tu. Tengok kusta. Bukan sakit kulit. Api dah tahu tak api? Cari. Kita tengok macam tahu dah. Cuba tengok. Cuba tak? Nampak tak? Tengok gambar sakit kusta kan. Biar kenal tempat. Biar kenal warna tu. Kita panggil juzam. Baros tu sakit kulit tu, putih-putih tu, panggil kebal balok. Bukan kayak. Bukan sakit kayak. Sakit kayak dia boleh diubat. Sakit kayak boleh diubat. Juzam ni menyebabkan menjadi anggota ni jadi putus, jari semua tu. Banyak sakit. Alah ni mungkin tak banyak lah. Zaman dulu lepas kemajuan sains ni, ada vaksin, ada ni. Ada ubat-ubat semua. Dulu ada pula
Pulang dia buat khusus untuk pesakit kusta. Lah kat mana? Cari di Terengganu ni. Okey. Ada hospital khusus untuk pesakit kusta. Dia tak boleh campur. Okey. Wa nahwu lagi wa nahwu dzalika dan seumpama demikian. Lagi wal umuril mukhillati dan perkara-perkara al-mukhillati bil muruati yang mencacatkan dengan maruah. Juga Nabi terpelihara. Kal akli ala tariqin, seperti makan di jalanan. Makan di jalanan. Makan di jalanan. Masa itulah maknanya. Sekarang ada Nabi. Jadi pada zaman tu dia anggap benda tu maknanya benda yang menjatuhkan maruah. Makan di jalanan. Sebab apa? Sebab pada ghalibnya benda itu orang tak makan. Sebab dia makan ni satu bentuk nikmat bersedak-sedak. Tiba-tiba orang jalan lalu-lalu, bukan maksudnya ada kelapangan dan ada kemampuan. Wal macam mana? Ala tariqin wal ada bagi tak? Masih baik tak ada bagi. Wal hirafi ad-dani'ati. Hiraf jamak hirfah. Apa dia? Pekerjaan. Hirafi bukan harfu. Harfu lain pula. Hirafi jamak hirfah, iaitu pekerjaan yang hina. Nabi ni dah buat kerja-kerja ini. Kal hijamati, seperti berbekam. Hijamah ni makna kerja berbekam. Tu Hanafiah jawab, jatuh daging. Kusta tu daging jatuh. Jadi ni habis ni. Daging jatuh. Ada nak jawab lain, pulau dia yang dijadikan pulau untuk pesakit kusta. Sila jawab. Kal hijamati, seperti hijamah. Hijamah pada huruf masyarakat ketika itu satu pekerjaan yang hina. Sebab apa hina? Ada ni banyak pusat berbekam. Al-Ansar, pusat berbekam Al-Mubarak. Dia kadang pekerjaan hina ni dia berubah mengikut zaman. Nampak tak? Boleh jadi yang hina zaman tersebut dah hina zaman ni. Jadi hijamah ni kerana dia berkait dengan mengeluarkan darah. Darah ni najis. Jadi kerja berkait dengan najis. Isap darah. Kalau dulu dia guna, dia akan isap dengan dia punya alat tu. Alat apa nama tanduk kambing dia akan isap supaya darah itu keluar. Jadi berlumuran dengan najis itu. Darah kan najis. Jadi pekerjaan yang ini. Wa kulli ma yukhillu, dan setiap perkara yang mencacatkan bi hikmatil ba'thati, dengan hikmat kebangkitan Nabi, min ada isyara'i, daripada menunaikan syariat, wa qabulil ummati, dan penerimaan umat. Jadi benda yang boleh menyebabkan menghalang daripada menyampaikan syariat atau menghalang penerimaan umat, maka itu mustahil pada diri para Nabi, tidak berlaku pada diri Nabi. Dan ini mudah ya, sebab Allah Ta'ala utus supaya disampaikan wahyu. Macam mana Tuhan letak wahyu pada orang yang orang tak mungkin dekat, yang mana mereka mempunyai sifat yang orang tak akan dengar, orang tak kira. Jadi tidak tersambung, tak tercapai maksud tersebut. Qauluhu an-nikah. Ini contoh seperti mana? Wa nahwil maradi. Nikah. Okey, masalah ni pula. La yajuzu alaihim, tidak harus ke atas mereka para nabi, para rasul, al-ihtilam, bermimpi. Ihtilam ni makna mimpi keluar mani. Dan mereka dak mimpi keluar mani ke? Tengok ada kait lagi. Al-ihtilamu as-sadiru minasyaitan, yang lahir daripada syaitan.
Mimpi keluar mani yang lahir daripada syaitan. Syaitan buat mari masuk, buat khayal-khayalan. Nampak tak? Jadi waktu mustahil. Sebab apa? Bukan keluar mani itu mustahil, kerana asal mimpi tersebut daripada syaitan yang menyebabkan keluar mani. Dah kalau macam tu macam mana? Wa amma khurujul mani, adapun keluar mani, la minasyaitan, bukan daripada syaitan, bal min imtila'il aw'iyati, tapi kerana penuhnya bekas. Yang bekas makna bekas mani. Bekas mani orang lelaki tu lah. Dia punya testis tu kan. Jadi lama-lama bila lama dia akan melimpah, kadang-kadang dia akan keluar sendiri mani dalam mimpi. Nampak tak? Dalam tidur lah, tidak mimpi. Bangun-bangun ada kesan air mani. Rasa sedap mimpi, tapi ada air mani. Sebab tu hukum wajib mandi itu dikaitkan dengan keluar mani, bukan dengan mimpi. Maknanya bila dalam kita jelaskan bahawa siapa yang mendapati mani walaupun tak mimpi, hukum itu wajib dia mandi. Sebab keluar mani. Keluar mani walaupun dia tak mimpi. Dan macam mana boleh keluar tak mimpi? Ni kata kadang-kadang keluar mani dengan sebab mimpi. Mimpi khayal-khayal mimpi. Ataupun dengan sebab tadi imtila'ul aw'iyah, bekas penuh. Bila penuh air melipuh. Tak kira air penuh, air melipuh. Masalah sebagai contoh. Fajaizun alaihi, maka harus ke atas mereka. Air buat apa? Air buat apa air? Apa air? Tak minum ya? Ustaz Khadiwi kan? Ya tak? Ustaz Khadiwi kan? Dia tak cari. Harus ke atas mereka. Harus ke atas mereka. Dari segi keluar mani, ya bukan dengan sebab mimpi syaitan pun harus. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang kita kata normal bagi tubuh badan. Tubuh badan lelaki bila orang sihat tu dia akan keluar mani. Tengok ni. Apa kata Syekh Al-Qawi? Wa mithluhum fi dhalika, dan seumpama mereka itu pada demikian itu. Pada demikian sifat tadi ya. Sifat-sifat itu kullu man, setiap orang, man waritha maqamahum, yang mewarisi kedudukan mereka, min umamihim, daripada umat-umat mereka. Ini ialah pandangan Syekh kita lah. Maknanya pada diri dia, bahawa Syekh kita ni orang sufi besar ni, dia kata seumpama itulah setiap orang yang mewarisi, yang menjadi waris kepada para nabi. Siapa? Orang-orang ahlillah yang mewarisi sifat Muhammadiyah, warafah al-Muhammadiyah al-kamilah. Ini para ulama wali-wali besar yang seolah begitulah. Mana mereka terjaga pada masalah inilah daripada gangguan syaitan. Tuhan jaga. Tapi orang tak panggil maksum, orang panggil mahfuz. Dia orang yang dijaga oleh Allah. Ini pandangannya, mana kalau orang tak setuju pun ada pandangan tu tak pelik lah ni. Wa kana aula, dan adalah yang lebih aula ayaqula, bahawa berkata ia kan nikahi. Kan nikah. Di sini Syekh kata wanahul maradi an-nikah. Patutnya kan nikah. Ila akhirih. Fa inna nahwal maradi, kerana seumpama sakit itu la yanhasiru, tidak terhad. Apa yang seumpama sakit daripada sifat-sifat manusia yang halus tak terhad. Maknanya patut sebutkan nikah, bukan sebut nikah. Bila nikah tu
kita seakan menghadkan benda itu kepada nikah. La, pada nikah dan pada barang madzakara, pada barang yang musannif sebut saja. Padahal lebih lagi, la yanhasiru fi madzakara, pada barang yang musannif sebut. Fi madzakara ai fi madzakara, ataupun fi madzukira, pada barang yang disebut. Boleh tengok kan? Kalau zakara tu ada maf'ul mahzuf, fi ma dzakara ai fi ma dzakara atau fi ma dzukira, pada barang yang disebutkan. Qauluhu laulam, ni lain dah ni. Lain dah. Kita masuk pada kalam musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain. Wa amma burhanul juga. Tak boleh tak? Berapa mana? Mana? Salah. Apa dia kata sini? Wa amma burhan wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam. Adapun dalil wajib benarnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, fali annahum, kerana sesungguhnya mereka law lam yasduqu, kalau mereka tidak benar, la lazima al-kadhib, nescaya lazim oleh dusta, fi khabarihi ta'ala, pada khabar Tuhan, penceritaan Tuhan. Kalau mereka tidak benar, maka lazimlah mereka dusta. Bahkan lazimlah dusta pada pengkhabaran Tuhan. Jadi waktu Tuhan kabar pun dusta juga. Li tasdiqihi, hak ni dalam tu kena jaga terjemahan. Ini kita bagus ni. Ingat tak hak ni kena ambil perhatian ni. Hak baru ni terjemahan tu tak guna. Lazimah hak sini. Fi khabarihi ta'ala li tasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizati, kerana membenarkan Allah Ta'ala para nabi dengan mukjizat. Ada tak? Dua. Bil mu'jizat an-nazilati, mukjizat yang diumpamakan atau yang menempati, kita an-nazilati manzilata, yang menempati akan tempat qaulihi, seakan perkataan Tuhan, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, benarlah hamba-Ku ini pada setiap perkara yang dia sampaikan daripadaku. Qala syarih, hadha huwa dalil ala sidqir rusuli, ini dalil atas benarnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, fi da'wahum risalata, pada dakwaan kerasulan, wa fi ma yuballighuna, dan pada perkara yang mereka sampaikannya, ba'da dzalika, setelah itu, ilal khalqi, kepada makhluk. Tu panjang tak ni, tapi kita baca dalam lah pula. Okey. Qauluhu law lam yasduqu, kalaulah para nabi tidak benar, bi an kadibu, dengan bahawa mereka berdusta, dengan bahawa mereka berdusta. Ai qalu ma la yuwafiqul waqi'a, apa maksud dusta? Mereka berkata akan perkara yang tidak menepati waqi', tidak menepati hakikat sebenarnya. Cakap tidak seperti sebetulnya. Sawa'un wafaqan i'tiqada, sama ada perkataan itu membetuli i'tiqad am la, ataupun tidak. Ini apa ni? Ini kerana nak menolak pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ada, kita ada dua je kan, benar dengan dusta kan. Ada tak yang ketiga? Tak tipu, tak benar dusta kan. Patut segi dia.
Ha? Segi apa? Tak ingat lah. Buat lah. Tak benar dan tak dusta. Tak benar dan tak dusta. Waktu di sisi Mu'tazilah ada lagi. Sebab mereka syaratkan mesti wafaqal i'tiqad. Mesti bertepatan dengan i'tiqad. Jadi syarat ada syarat. Bertepatan dengan i'tiqad atau tidak. Contoh, dia cakap salah, tapi betul pada i'tiqad dia. Benda itu menyalahi waqi'. Contoh apa? Contoh, dia i'tiqad benda yang salah, dia i'tiqad betul. Dia pun cakap apa yang dia yakin. Hak tu tak panggil betul, tak panggil salah. Dia bukan dusta. Ha? Ada dah sebut sebelum ni, tengok. Tengok dia kata sini, sawa'un wafaqa li'tiqada, sama ada berbetulan dengan i'tiqad amla ataupun tidak. Wa innama hanya saja qulna al-muradu bi'adam sidqi. Kami katakan yang dimaksudkan dengan tidak betul itu, adam sidqi itu al-kadhibu. Maksud dia kadhib. Walam nahmilhu, dan kami tidak tanggung kalam itu ala ma yashmalu al-kadhiba, atas yang menanggung makna kadhib wal wasitata, dan perantaraan ala madhabil Mu'tazilah, mengikut mazhab Mu'tazilah. Kami kata makna tidak benar itu ialah dusta. Tak benar itu makna dusta. Kita tak kata tak benar itu makna dusta dan yang menengahinya, dusta dan selainnya. Tak kata gitu. Kita apa tu? Dusta dan tak benar itu makna dusta. Dia tidak ada pertengahan tu. Dan dia tidak pakai uraian Mu'tazilah yang mengatakan ada yang menengahi, ada hak bahagian ketiga, yang mana bukan kadhib dan bukan sidik. Kenapa gitu? Li'adami sihhatil mulazamati, kerana tidak sah berlazimat hina izin ketika itu. Kenapa? Idla yalzamu min adami sidqi, kerana tidak lazim daripada tidak benar, ala hadzal qaul, atas qaul ini, al-kadhibu, tidak lazim oleh dusta. Tak lazim oleh dusta. Atas pandangan Mu'tazilah, maknanya tak lazim, tak benar tu dusta. Sebab ada bahagian ketiga. Kalau tidak benar tu apa? Tak mesti kalau tak benar tu dusta saja. Sebab ada lagi sebahagian, iaitu yang menengahi. Itu atas pandangan Mu'tazilah lah. Li syumulihi, kerana merangkuminya, ma wafaqal waqi'a wa khalafa li'tiqada, perkara yang bertepatan dengan waqi' dan menyalahi i'tiqad. Jadi di sisi Mu'tazilah, benda yang benar itu tapi menyalahi i'tiqad dia. Katakanlah dia kata, orang kafir kata Tuhan tu satu. Pada i'tiqad dia tak i'tiqad pun Tuhan satu. Dia kata Tuhan tu satu, perkataannya menepati waqi' tapi menyalahi i'tiqad. Waktu panggil benda tu, waktu panggil betul pun tak, salah pun tak. Apa? Wasitah. Itu contoh dia tu. Perkara yang disebut wafaqal waqi'ah wa khalafa li'tiqad, tapi menyalahi i'tiqad. Jadi orang panggil orang tu orang yang tidak dusta dan tidak benar. Kalau ikut bertanya apa dia? Ni nifaq ni. Kalau ikut ni tak ada nifaq ni. Nifaq munafik ni. Dia kata Tuhan satu, dia percaya ke Tuhan, tapi dalam hati tak percaya. Di sisi Mu'tazilah dipanggil sebagai apa ni? Dipanggil sebagai bahagian ketiga. Bukan benar pun tidak, dusta pun tidak. Kita tak kira, kita dah lihat pada i'tiqad. Tak ambil kira betul i'tiqad macam mana, kita tak kira. Lihat percakapan tu menepati waqi' atau tidak. Kalau menepati waqi' itu, fa inna dzalika laisa bisidqin wala kadhibin. Bukan benar dan bukan dusta. Di sisi Mu'tazilah ni sebut saja kena usah pegang.
wala yalzamu ala taqdiri kauni khabari rasuli, dan tidak lazim atas andaian keadaan khabar daripada Rasul min hadzal qabil, daripada aspek ini, kadibu khabarihi ta'ala. Ni irok yang lain pula ni. Dia kata tidak lazim atas andaian keadaan mengkhabarkan Rasul daripada aspek ini, tidak lazim kadibu khabarihi, tidak lazim oleh kadibu fa'il pada yalzam. Tidak lazim oleh dustanya pengkhabaran Allah Ta'ala. Kata tak lazim. Tak lazim. Bila katakanlah dusta pada Rasul itu tidak melazimkan dusta Tuhan. Kenapa? Tasdiqullahi, kerana membenarkan Allah Ta'ala itu innama huwa bi'tibaril waqi'i, itu mengiktibar, melihat kepada waqi'. Tengok kepada apa yang realiti. Wa hadza qiyasun istisna'iyyun. Mana? Mana dia kata tadi? Wala yalzamu ala taqdiri kaunil khabari rasul min hadzal qabil kadhibu khabarihi ta'ala, oleh dusta khabar Tuhan, kerana tasdiqullah, membenar Allah Ta'ala itu hanya saja dengan diiktibarkan waqi' yang berlaku sungguh. Artinya kalaulah apa yang diberitahu itu menyalahi i'tikad, tapi berbetulan dengan waqi'. Apa yang diberitahu itu menyalahi i'tikad pada sangkaan, tapi kena dengan sebenar, maka lazim tak dusta Tuhan? Tidak lazim dusta Tuhan. Kenapa? Kerana tasdik membenarkan Tuhan itu iktibar waqi' saja. Apa melihat kepada i'tikad, tak ada kaitan dengan i'tikad. Jadi tidak lazim daripada mengandaikan keadaan khabar Rasul tentang daripada aspek ini. Aspek mana? Kalau kita ambil atas pandangan Mu'tazilah yang mengatakan ada pertengahan, tidak lazim malu berdusta pada pemberitahuan Allah, kerana membenarkan Tuhan itu diiktibarkan waqi' semata-mata. Habis. Wa hadza qiyasun istisna'iyyun. Ya Allah, panjang lagi. Boleh kita baca wa hadza qiyasun istisna'iyyun. Ini qiyas istisna'i. Mana makna ini? Lau lam yasluku la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala. Itu dia. Itu qiyas istisna'i. Qiyas syartiyah. Lau lam yasluku la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala li tasdiqi. Dia kata wa hadza qiyasun istisna'i. Dia panjang untuk ayat. Qiyas istisna'i. Dzakara syartiyatahu. Musannif sebut syartiyah dia, jumlah syarat. Wa hazafa al-istisna'iyyatahu. Dia hazaf istisna'iyyah. Al-qailata, yang berkata lakinnal kadhiba batilun, tetapi dusta itu batil. Fa batala muqaddam, maka batal muqaddam bagi qiyas, bagi jumlah syartiyah tadi. Apa dia? Wa huwa adamu as-sidqi, iaitu tidak benar. Fa thabata naqiduhu, maka sabitlah naqid dia lawan kepada adamu sidqi, wa huwa sidqu, iaitu as-sidq. Idla wasitata bainahuma ala sahih, kerana tidak ada perantaraan antara keduanya atas qaul yang sahih. Wa huwa al-matlub, itulah yang dituntut. Boleh buat tak ni? Boleh buat qiyas dia? Buat lau lam yasduku la lazima al-kadhibu. Itulah nak buat tulis senang.
Lepas tu mana jumlah istisna dia? Lakin al-kadhibu lakin al-kadhibu batilun atau mustahilun, batilah. Maka apa natijah dia? Natijah di mana? Lakin law lam yasluku, ayat pertama ni law lam yasluku la lazimal kadhib, itu jumlah syartiyah. Muqaddam dia ialah law lam yasluku, itu muqaddam. Tali dia apa tali? La lazimal kadhib, itu tali dia. Jadi istisnaiyah itu lakinnal kadhiba batilun. Tetapi dusta itu batil. Idza idza batala tali batala muqaddam. Mana kita menafikan tali dia lazim dusta. Jika Nabi tidak benar maka lazim oleh dusta. Tetapi dusta itu mustahil. Dusta pada khabar Allah itu mustahil. Maka lazim itu dinafikan. Apa dinafikan? Luzum kadhib itu mustahil, batil. Bila dinafikan tali maka dinafikan muqaddam. Mana law lam yasduqu tu jika tidak benar, maknanya pasti benar. Babatala muqaddam wa huwa adam sidqi fa thabata naqiduhu wa huwa sidq. Mudah ya. Qawluhu la lazimal kadhibu, niscaya lazim oleh dusta fi khabarihi, pada khabarnya, khabar Tuhan. Ai al-hukmi, yang situ betul. Al-hukmi, khabar yang berbentuk hukum. Bukan khabar dalam bentuk kalam atau lafzi khitab. Hukmi yang pada hukum. Pada hukum khabar. Bukan mana Tuhan sebut tu. Sadaqah abdi itu bukan Tuhan berfirman sadaqah abdi. Faham tak? Pada hukum seakan Tuhan kabur. Al-munazzali yang menempati manzilatal khabariyah, manzilatal khabaril hakiki, tempat pengkhabaran yang hakiki. Khabar pada hukmi itu seakan-akan dia itu khabar pada hakiki, macam Tuhan kabur. Itu maknanya. Apa dia? Mukjizat tu lah. Mukjizat itu seakan-akan Tuhan kabur. Jadi itu khabar hukmi yang diletakkan, yang menempati akan tempat khabar hakiki. Wa qawluhu li tasdiqihi ta'ala, kerana membenarkan Allah Ta'ala lahu bagi mereka. Apa maksud li tasdiqihi? Ai ikhbarihi, pengkhabaran Tuhan, an sidqihim, tentang benar mereka, fima akhbaru, pada perkara yang mereka beritahu, bihi, dengannya, min kaunihim, apa yang para nabi beritahu, min kaunihim rusulan, mereka itu para rasul, muballighina anhu, yang menyampaikan daripada Tuhan. Kenapa ditafsir gitu? Ibit tasdiqu, kerana tasdik itu ialah ikhbaru anis sidqi, pengkhabaran tentang benar. Membenarkan tu apa dia? Membenarkan maksudnya memberitahu benar orang itu. Saya membenarkan Ahmad, maknanya saya memberitahu benar Ahmad. Itu maksud tasdik itu, al-ikhbar anis sidqi. Wa hadha dalilun 'alal mulazamah. Ini dalil atas berlaziman fi syartiyati, pada syartiyah. Mana? Dalam syartiyah dia kata law lam yasduqu la lazimal kazib. Apa wajah mulazamah antara kalau tidak benar lazim dusta? Apa berlaziman? Yang mana mestilah Nabi ini benar kerana Allah itu benar. Itu dalil kepada mulazamah pada syartiyah. Puan wa nadhiru dzalika. Sekarang dia buat contoh. Contoh ni biasa. Kita biasa orang buat contoh. Wa nadhiru dzalika, dan contoh demikian itu mana?
macam mana mukjizat ini pada hak Rasul seakan-akan dia itu seperti Allah kata sadaqa abdi, benar hamba-Ku ini. Dia buat contoh nazir. Contohnya ma'idan da'a syakhsun, kalau mendakwa seseorang annahu rasulul maliki, dia tu utusan raja, walam yusaddiqhu al-mursalu ilaihim, lalu tidak dibenarkan oleh orang yang diutuskan kepada mereka. Kita dakwa kita ni utusan raja, kita mari nak kapal orang kampung nak percaya kita. Tentang kita belajar Yuniza tidak percaya kita. Bal qalu, bahkan mereka berkata ma daliluka ala annal malika arsalaka, apa bukti dalil bahawa raja yang mengutuskan kamu? Fayaqulu, lalu lelaki tadi berkata, dalil aku, bukti aku, annal malika yukhalifu adatahu, bahawa raja akan menyalahi kebiasaannya, akan menyalahi adatnya, bi an yaquma wa yaq'uda salatha marratin. Buktinya raja akan menyalahi kebiasaan, dia akan bangun dan duduk 3 kali. Mana ada raja buat gitu 3 kali? Kok bangun duduk 3 kali ni kita tu. Okey, bangun. Duduk. Okey, bangun sekali lagi pula duduk. Keberangkatan kuliah pula kena bangun pula. Lepas tu duduk pula. Tu pun masih lama. Ni raja ni akan bangun duduk 3 kali. Peliklah tu. Dia kata, bukti aku tengok kayak gini, tuanku raja akan bangun 3 kali. Thumma yajtami'u al-jami'u, kemudian orang ramai pun berkumpul indal maliki, di sisi raja. Fayatlubu, maka meminta minhu, daripada raja itu ar-rasul, oleh utusan tadi dalika, demikian itu. Rasul pun kata, tuanku minta buat gitu sekali. Dia pun kata minta tuanku raja buat gitu. Fayaqulu, lalu raja itu bangun wa yaqudu, dan duduk. Nampak? Raja pun buat gitu, bangun 3 kali. Maka fa fi'luhu dzalika, perbuatan raja itu dalilun ala annahu arsalahu, itu bukti bahawa raja yang utuhnya. Ka'annahu qala, perbuatan itu seakan-akan raja kata sadaqa hadzal rasul, benarlah utusan ini, fima ballaghahu anni, tentang apa yang disampaikan daripadaku. Fal mu'jizatu, maka mukjizat itu allati yang yazharu Allah, yang Allah Ta'ala nyatakan ala aidi rasuli, atas tangan Rasul, kaqiyamil maliki wa qu'udihi, seperti berdiri dan duduknya raja. Nampak? Jelas tak? Itu wajah dia punya. Apakah berlazimah antara mukjizat dengan perkataan, apakah mukjizat itu kita kata sebagai perkataan Tuhan, seakan Tuhan kata sadaqa abdi. Ya. Habis katanya wa hadzal kalamu mabniyun 'ala al-qawli bi anna madlula al-mu'jizati al-ikhbaru 'an sidqir rusuli. Perkataan ini dibina atas pandangan yang mengatakan madlul mukjizat itu ialah al-ikhbar 'an sidqir rusul, pemberitahuan, pengkhabaran tentang benarnya Rasul. Hatta yalzama, supaya jadi lazimlah, ala takdiri adami risalah, atas andaian tidak ada pengutusan itu, fi nafsil amri, pada hakikat sebenarnya, hatta yalzama kadibuhu ta'ala, oleh berdustanya Tuhan. Jadi ini dibina atas menunjukkan bahawa madlul mukjizat itu ikhbar. Madlul mukjizat itu ialah bentuk pengkhabaran.
Supaya apa? Supaya lazimlah kalau tidak ada perkhabaran itu maknanya, tapi Allah membenarkan, lazim dusta perkhabaran Tuhan. Fi khabarihi, oleh dusta Tuhan pada khabarnya. Nampak? Ini dakik sikit sebab aspek apa, dari aspek mana menunjuk mukjizat atas benar Rasul. Pertama, dia itu sebagai seakan-akan perkhabaran. Amma 'ala al-qawli bi anna madlulaha insya'un, atas pandangan yang mengatakan madlul mukjizat itu insya', bukan ikhbar. Kalau ikhbar, ma yasduqu fihi as-sidq wal kadhib, ma yasihhu fihi as-sidq wal kadhib. Boleh kita kata betul salah. Tak. Hak tu kenalah dengan huraian yang mengatakan lazim daripadanya oleh dusta. Jadi dusta ni benda yang hukum yang boleh kita hukum kepada benda yang bentuk khabar. Kerana khabar yang boleh kita kata sadiqun atau kadhibun. As-sidq wal kadhib itu hukum atau khabar. Kalau dalalah mukjizat atas benar itu dalalah insya'iyah. Apa dia? Wa huwa talabu tablighi risalah, iaitu tuntut sampaikan risalah. Tuntutan. Jadi tolak ini termasuk daripada jumlah insya'iyah, daripada bentuk-bentuk insya'i, bukan khabar, bukan khabariyah. Tolak, tuntutan menyampaikan. Maka bila begitu, fala yalzamu ala taqdiri adam risalah, tidak lazim atas andaian tidak berlaku risalah itu fi nafsil amri, pada hakikat sebenar al-kadhibu. Tak boleh nak kata kadhib lah, sebab dia bentuk talabi. Talabi termasuk dalam jumlah insya'i. Jadi insya'i tidak boleh ma la yasihu al-kadhibu fihi wala asil, benda yang tak boleh kita hukum dengan benar atau salah. Al-kadhibu fi khabarihi, pada khabar Allah Ta'ala. Kenapa? Lianna sidqa wal kadhiba min awsafil khabari lal insya', daripada sifat khabar, bukan sifat insya'. Balil lazimu hina izin, bahkan berlazimat, lazim ketika itu ialah wujudud dalili biduni madluli. Lazim ketika itu ialah pada sabit ada ni dalil tanpa ada madlul. Waktu hak lazim mana? Lazim ada di dalil tanpa ada madlul. Khabar Tuhan dalil kepada mukjizat itu dalil kepada benar. Jadi kalau atas anda yang ternafi benar pada Rasul, mukjizat ada. Jadi ada panggil ada dalil, tak ada madlul. Dalil itu apa? Dalil itu mukjizat. Mukjizat menunjuk kepada benar Rasul. Maka atas andaian dalalah dia itu talabi insya'i, bila begitu mustahil di situ mulazamah di situ dari aspek mana? Aspek ada dalil, tak ada madlul. Mukjizat ada tapi tidak menunjuk atas benarnya Allah. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Dalil ada, madlul tak ada? Boleh. Tak ingat cerita Imam Razi dengan orang Nasara. Cerita kaedah dia, yalzamu min wujudid dalili wujudul madluli wala yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Itu kaedah maklum. Lazim daripada adanya dalil adanya madlul, tapi tidak lazim daripada tak ada dalil tak ada madlul. Betul tak? Ada alam ini memang jelas bukti bahawa ada pencipta, ada Tuhan yang menciptakan, tapi tidak lazim daripada tak ada alam tak ada pencipta. Boleh jadi alam tidak wujud tapi Tuhan ada. Betul tak? Dalam umum
dengar suara, ada suara orang. Maka lazim daripada ada suara orang berjalan dan seumpamanya ada sesuatu dalam rumah. Dengar suara orang berjalan dalam rumah. Lazim daripada itu ada sesuatu dalam rumah. Tapi tidak lazim daripada tak dengar suara tak ada orang. Tak mesti, betul tak? Jadi istihalah di sini daripada mana? Daripada aspek wujudud dalil bidu madlulihi. Ni daki sikit kan ni. Apa tak? Tak apa, tak faham nak bukan satu ayat. Tak apa, boleh lah ni. Soalan nak uji Sarapi faham ke tak syair. Beri ayat apa bahagian ni. Apa tak? Cuba tu kan. Qawluhu an-nazilah manzilata. Kok ibu boleh kurang ke? Boleh kurang ke tak? Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca saja lah mana ni. Kat mana dah? Ke ada Nabi dah? Kat mana sebelum ni? Tamis ada orang. Habis dah tamis tak? Betul? Istisna. Istisna. Bila istisna pun kena istisna. Kena minta istisna malam ni. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak baca dah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.